Muka surat berapa? Ya? 9 kat mana ya? Dan adalah Nabi. Ya? Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar ia antara segala lelaki, padahal memandang ia isteri kepada mereka itu lelaki dan memandang lelaki itu kepadanya kepada isteri. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda kepada orang-orang yang membiarkan anak bini dia itu duduk bolok dengan orang-orang yang bukan mahram. Jadi kata Nabi, adakah tiada kamu malu? Mana mu tak malu? Tak rasa malu ke guana? Mu tak ada maruah ke lagu mana? Mu tak rasa apa-apa? Dan tiada kamu cemburu, tak cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar antara segala laki-laki. Maknanya anak perempuan kita, isteri kita, tapi orang lelaki boleh mari ambil, boleh mari atok. Maka kita sememangnya orang yang tidak ada malu. Orang dulu-dulu dia jaga ingat malu ni. Nampak? Jangan siapa tak ada malu. Lening benda ni lumrah biasa. Jadi biasalah. Orang boleh ambil bini di rumah. Dan awak ni tugas. Bos jabat dia pun tok laki akak. Waalaikumsalam. Ni ada rumah. Ni ada. Sekejap lagi saya suruh sisi saya pergi ambil. Saya kena ada hak mesyuarat, kena pergi Kuala Lumpur 2 orang. Kena keluar isteri dia. Temang pengarah nak pergi mesyuarat. Nampak lagi? Hukumnya haram. Cari makan gitu tak berkat. Kerja gitu kena laknat. Kerja tu adalah bid'ah. Orang datang boleh ambil bini kita, boleh wagi ke orang datang lain pula, kerana tujuan mustahak. Mustahak apa dia? Mustahak cari makan dunia. Ni khurafat. Zaman dulu khurafat tahu acok. We makan ke atu plastik, we makan telur ke polong. Tak ada dah dunia. Khurafat dulu. Leni khurafat, bini dia orang boleh mari ambil. Kerana meeting, kerana kena pergi dengan bos, kena keluar dengan datuk ni, kena keluar dengan pegawai ni. Nampak? Tak ada seorang ulama kata harus. Boleh. Kerja boleh, tapi kalau tapas tangga tu haram. Kerja bukan tak boleh, kerja apa boleh kerja. Jual boleh, kerja pejabat boleh, boleh ke? Tapi ikut peraturan. Tak ikut peraturan, melampau batas tu. Nampak? Melampau batas. Boleh isteri kita orang boleh ambil dengan kereta tengah malam, pagi, tengah hari. Nampak? Dok lelaki balik, tanya anak mana mak? Mak keluar dengan bos pejabat, mari ambil. Bos pejabat lelaki. Bini kita puang keluar. Anak tu ada apa kan? Ingat keluar dengan orang mana-mana tak tahu kali dah bos pejabat, tak ada hal. Dah apa akad nikah? Akad nikah tak dengan bos pejabat? Faham lagi? Tu kata habis. Jadi punah jahanam habis dah, Islam punah jahanam. Dalam dak suka jadi sesat. Dalam dak suka buat kerja yang dimurkai oleh Allah.
Bini boleh orang mari ambil tengah malam pagi. Nak walek duduk dengan orang jatang buat kerja. Bini kita yang bayar ria belanja, kita yang bayar harga lembu, kita yang sewa kemah. Tak boleh itu. Faham tak? Sebab tu kita kena betul semula. Kaya tak salah, harta tak salah. Nak hukum kena ikut. Kalau ikut hukum, harta boleh berjuta-juta, halal. Kalau tak ikut hukum, 10 riyal haram. Betul tak? Dia gitu. Sebab tu bukanlah Islam ni sebahagian je ikut hukum. Yang paling penting sekali ialah benda kewajipan dalam beragama. Hak sunat ting, tapi tak boleh nak lawan hak wajib. Hak makruh ting juga jaga, tapi tak boleh nak lawan hak haram. Nampak? Tak boleh. Dia membenarkan isteri kita duduk bolong dengan orang jatah lain dengan tujuan dunia, bukan tujuan bukan kerana darurah dunia. Saya kan dia boleh bolong habis dengan jatah lain, dengan datuk tu, dengan datuk ni dalam bilik. Tak ada hak-hak kerana apa? Urusan pejabat. Ke sana kemari pergi pomo 3 hari. Dah gambar bawah bini kita, gambar lagi. Sebuah kereta 3 hari tak ada bini kita. Dah kita tukang bayar ria belanja. Situ Islam. Dah ikut gitu syaitan tu. Batu Islam ni kena ambil semua. Peraturan hak rumah tangga, peraturan kerja pun kena ikut Islam kau. Bukan hudud Islam. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu ambil hukum Islam semua. Termasuk juga ni hukum mukhalatah laki-laki perempuan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kalau kita pakai hak tu tak apa. Maka kita terpedaya dengan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Islam tidak membenarkan mukhalatah, percampuran yang seperti itu, walaupun atas tujuan cari makan. Melainkan ipak yang tak dapat dielak, jual pasar tu lain. Nampak? Pasar orang lelaki ada, orang puan ada, tapi suku-suku tu. Tapi ni kita pakai lawa-lawa orang jabat pula, duduk tilik. Bini kita pakai dengan air shadow, pakai dengan blusher, pakai dengan gecu, dengan make up. Orang jabat tegar macam Cik Ani hari ni. Bini kita jawab, kita ada. Kita kedai kopi wah ada tepi kedai kopi. Bini jabat orang tegar macam Cik Ani hari ni. Bini kita jawab, tengok orang lah. Dah haram gitu. Nampak? Tak apa-apa lagi gitu. Dah mujum dia tu. Rumah ini mulu duduk kurang cepat. Tu belum hak tepuk punggung ni. Belum hak boleh jamah lagi. Makan sama ketik. Boh kata, "Cik ni meh. Teman saya makan." Okey boh. Tu lelaki tu. Tak tahu kala tu. Teman, orang jatah lain makan. Betul dah makan kat ramai tapi layak. Mula malu, mu tak ada maruah, mu tak ada ni muka. Bini mu. Orang tu ajak makan, orang ni ajak makan. Mari daripada Islam, bukan daripada barat yang kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sakit kita ni sakit. Biarlah sakit pun kena dengar. Mudah-mudahan boleh berubat. Anak perempuan dibiarkan di kalangan laki-laki yang bukan suami dia. Haram. Macam budak-budak puan lagi pergi kerja kedai. Bukanlah pakai kedai tu ayah dia. Nampak lagi? Anak dara kita. Sekor sembah nak cari 300 riyal. Dia molek pakai. Tapi laknatullah, sembah berhala. Anak kita cari makan dalam keadaan begitu hina.
Dia suruh pakai baju lengan sekerak. Suruh pakai seluar jing, kena pakai seluar jing. Nabi suruh pakai juhung, suruh pakai jibat. Tak, pakai kafir kata kena pakai seluar jing dan baju ketat. Pakai. Tak ingat pasal kedai kasu, kedai kaset, kedai peripik, supermarket. Nampak? Pakaian tu kena ikut Quran ke kena ikut token? Ikut token. Dah Quran? Tak akan. Hukuman, peraturan Quran? Tak boleh. Pasal ni kerja dengan token. Token kata t-shirt lah. Kenapa? Tulisan Cina atas belakang. Anak kita orang Islam, atas belakang tulisan Cina. Atas memang boleh baca. Hak Hiseng. Hak bawah. Sini Islam nak jaga. Sebab tu Islam sangat-sangat menjaga kaum wanita. Tetapi orang Islam lah yang menurunkan harga kaum wanita. Yang molek-molek duduk di rumah, orang lelaki patut cari makan untuk dia biar dia selamat. Dah. No mengata rawa sekali dalam kedai mana tak ada. Ada anak orang kafir duduk dalam kedai Melayu. Sekor sembang cari makan anak puang dia. Dah. Token suruh masuk dalam bilik masuk lah. Dah token. Token kata naik atas, turun bawah. Pergi dapur. Cuci ini, angkat itu. Anak perempuan kita. La ilaha illallah. Hak agama suruh jaga. Jangan widang maknanya dibuat seperti rupa. Tak ada. Sebab biarlah. Cari BT. Semua kerana BT. Tak. Sebab tu jangan beri. Nampak? Kalau nak kerja boleh anak beranak. Kerja. Tak apa, anak beranak. Tak boleh capur-capur gitu. Nu tengok tabir, tak erti bahasa. Mana-mana surah apa-apa tabir belaka. Mana tak boleh capur. Tu Islam. Bila capur bukan hadari. Nampak? Hukum. Dia suara je kuat, hukum tak berubah. Nampak tak ada. Suara je kuat, hukum gitu kan. Tapi kalau lama, kalau kita buat main, dia keholege. Lagi sekarang lagi running. Anak orang Islam habis bunuh janang ni. Segala jenis jatang boleh gendong. Betul tak? Dah mak pak ni muka dah malu. Bukan kata duduk kedai je no. Rata kau gendong. Wak pergi patah, wak pergi dalam bolong air. Wak naik atas bukit. Wak pergi kat air terjun. Wak pergi kat pinggir telur. Wak pergi kat air panas. Nikah bila? Dah tak sesak gitu. Sesak. Nabi kata la tattabi'unna sunana man qablakum shibra fa shibra zira'a fa zira'a. Kamu nanti lepas pada aku tak ada, kamu akan ikut umat yang sebelum kamu sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Kamu akan ikut. Dulu tak ada anak orang Melayu gitu, anak dara siapa orang boleh aku kata riti. Orang boleh peluk depan khalayak ramai, kau depan surah, kau belakang masjid, macam-macam pasang boleh gagal. Nampak? Bukan nusuk lah. 80-an dulu kalau orang bawa kapan nusuk dalam gelap. Learning atas motosikal, dia khalayak ramai, traffic light, depan sipang-sipang, jabat, depan surah, berpeluk-pelukkan. Kamu akan ikut Yahudi Nasara. Nampak? Orang sesat. Pasal apa hak jalan lagu ni, bebas lagu ni, orang putih. Dulu ada. Ni ada lah. Hatta law dakhalu jurra dabbin tabi'tumuhum. Nabi kata sampai kalau mereka itu masuk dalam lubang bewok pun kamu akan masuk juga dalam lubang bewok. Nabi kata. Bukan kita reka. Maka tanya sahabat al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Adakah umat Islam kita akan ikut Yahudi Nasara? Apa Nabi maksud ni? Maka Nabi tanya paman siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Nasara. Habis ni anak orang Islam ikut Yahudi Nasara. Betul. Yahudi rambut kuning, anak Islam seluk rambut kuning. Nasara pusat jelek, anak orang Islam pusat jelek habis. Yahudi pakai luar neleh nampak punggung puing, anak orang Islam pun puing juga, anak teriman sebilah. Dulu ada. Ini ada. Nah.
Ada habis dah. Habis lecing. Al-Yahud wan Nasara. Siapa yang buat anak-anak lenis dapat jadi gitu semua? Ayah dia. Siapa kata? Nabi kata. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang baru lahir bersih. Tidak ada dosa sikit. Fa abawahu, ibu bapa lah. Yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Ibu bapa lah yang membiar, maksudnya tak beri ilmu agama, tak tarbiyah mengikut Islam sehingga terikut-ikut pesen Yahudi, Nasara dan Majusi. Tu. Jadi kalau kita ada lagi rasa sifat malu, muka malu, pastikan bini kita, anak perempuan kita janganlah sapa gitu semua. Cari makan berlaku. Nah, kerah apa? Tak dia apa tau. Nah, tak ikut tau. Rosak dah umat. Rosak dah. Nah, jadi punah jahanam dia. Ni malam Jumaat. Semalam malam Jumaat. Ni Jumaat malam satu. Sudah kerja tak? Semalam malam Jumaat. Oh. Beriak cok. Malam Jumaat. Malam di mana segala lembu, kambing, gajah, rimau, beruk, ketakutan berlaku, Nabi cerita. Takut pagi Jumaat tu berlaku kiamat. Nampak? Berdoa kepada Allah, lembu kambingnya. Malam Jumaat. Kita nampak duduk ngunyak dalam kandang. Berdoa kepada Allah. Dengan bahasanya sendiri. Supaya esok belum kiamat. Faham? Tapi tengok anak orang Islam. Malam Jumaat. Tengok Jadi cerdik lembu dah pula pada anak orang Islam. Malam Jumaat. Mu ganda aku ganda mu kau aku kepa mu riba aku jerbang mu. Mono jana bi. Hok pakak kondong, hok telapi. Nampak? Macam-macam meseng. Hok tahu anak, hok pang dalam lubang jambang anak. Tubik kok mana? Kok jalan zina lagi. Nah. Akhir zina, bila zina hancur lebur Islam. Asal daripada mak ayah duk lok. Tak anda beli anak. Kambing kalau ada anak ni dah alik, berembek kambing. Betul tak? Tengok anak dia tak ada. Betul tak? Kambing. Ni anak pun ada alik-garik tak ada benda mau. Ada kan? Duk tengok Filipina, tengok garik. Anak pun ada ekor, jatang dia ambil dah alik ni. Mak letak atas tu. Ayahlah bilik, tengok Gusti. Kambing anak dia tak ada stop. Bagi. Tu kambing. Mana orang bodoh ada kambing? Tu tak? Ada benda. Tuhan kata balhum adal. Bahkan manusia yang lalai itu lebih bodoh daripada hayawan. Kambing boleh dembek cari anak. Nah, anak puang dah balik tak ada hamok. Nah, orang datang boleh mari ambil anak rumah dengan kereta. Gong-gong bunyi kereta lebar, mak puita. Puji dia. Kawan kita mah, kawan Nabah Siti. Tu boleh mari ambil. Menikah bila? Dia nak keluar bersama gitu, nak ganda motosikal, nak pergi jalan rata rawa. Dua orang tak ada teman mahram, boleh. Tapi kena jawab dulu, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Betul tak? Kalau ni dah yang nikah. Bila dah bayar nikah, boleh bersama. Sama dengan kambing. Kambing ni kau? Tak, ya. Dah. Sama dengan kambing dah. Umat kambing. Gitu lah. Kalau lembut tak derasa hati, kena keras kan, biar hati berserak. Tak ni paruk kena mana ni. Dia gitu baru puas hati. Ni dah balik, tak ada hal. Tamu mari apa letak? Tamu mari sudah. Dan waris pula daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda, ia minta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suami itu oleh segala burung yang terbang pada Hawa. Allah Rabbi. Lebihnya puang ni kalau taat ke suami, burung tolong istighfar. Burung tolong minta ampun. Dan segala ikan yang di dalam air dan segala malaikat yang ada pada langit dan matahari dan bulan, selama di dalam keredaan suami ni. Allah puan. Mudah ya. Puan yang taat ke suami,
Nah, burung istighfar. Kata burung, ya Allah, ampunlah si Semek ni, kalau nama Semek. Burung tolong minta ampun. Nabi kata, kalau kita kata nawak, kita mana tahu burung cakap tak cakap. Tapi Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap dengan menggunakan akal kepala otak saja, tapi Nabi cakap dengan wahyu daripada Allah. Allah beritahu kepada Nabi, burung-burung tolong minta ampun kepada bini, isteri, perempuan yang taat ke suami. Oh hebat. Pasti lebih taat ke suami, burung tolong minta ampun. Nah, kita dengar burung tak tahu kala suara burung reti. Tak reti, ahli lagu reti. Orang yang pandai suara burung sungguh bukan kaki burung titik. Kan? Nampak? Hak tu dia reti lagu dia. Faham tak faham? Yang pandai sungguh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia boleh faham suara binatang. Sebut dalam Quran. Nah, semua cakapan binatang dia faham, boleh terjemah. Tu hebat Nabi Sulaiman. Hak kaki burung titik tak faham, dia tahu lagu kan. Ku 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 ikhfa. Tu. Nampak? Tu jelah. Nah, burung tu kuku dianggut juga. Burung ku 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 ku. Boleh tahan tu. Boleh tahan ni. Mana burung tu kata panas ni pada. Dia tak faham. Main duk anjur atas tu. Tengah hari diri kawan tu lemah. Nah. Nabi Sulaiman boleh faham. Dia cakap. Sebab tu hayawan bercakap. Bahasa Allah yang lebih mengetahui. Allah beri faham bahasa binatang Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antara cakapan burung, istighfar kepada Allah, kepada isteri yang taat ke suami. Betul. Darah puang dia nak istighfar malah dah. Burung tu dong istighfar. Segala jenis burung. Dan ikan di dalam laut. Tak kira ikan apa pun. Kalau orang puan ni taat ke suami, itu berkat taat suami. Ikan dalam laut ni, ikan selayar ni, ikan gerong ni, ikan sagar, macam-macam ikan. Dah ibu gelama, jaga gigi, dada kuning, macam-macam biasa. Nah, semua minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya beri keampunan kepada perempuan yang taat ke suami. Tak ada boleh dah orang puan taat ke suami lah. Ikut kata suami, jangan degil. Nah, ni suami kata gini dia kata gitu. Tak, suami kata pandang mung malah aku layan kamu. Gitu. Nah, ini tu suami kata bibi laki kita kan. Sehingga suami kata kalau Nabi kata kalau maknanya jilat nanah yang mengalir di seluruh tubuh suami dengan lidah sampai licin, wajib kena jilat perempuan. Tu suami kita tengah malam tu gerak suruh buat air, kena bangun selalu. Ni dah. Balik tu laki ucap, nasi pun tinggi. Mak ayah balik tu. Balik. Nak panggil. Buat air kat sini, mek. Air ni air dah. Dia kau. Nak berlaki sangat. Gitu tu. Dia peraturan kena taat belaka. Siang dan malam. Kata ulama 30 hari kena senyum sama depan suami, melainkan 7 hari haid barulah tak wajib senyum. Sebab haid ni dia mengganggu saraf. Di antaranya saraf senyum, dari nak senyum. Dia kata. Nah, 23 hari lagi suci dia kena main-main amor. Suami ada lah, suami tak ada jangan senyum pula. Gila babi mah ada senyum sama. Suami tak ada, duk seorang senyum depan suami. Tu. Tu cara orang nak nikah. Ni dok berkelepek nyeng tadi. Nak dia suruh kita beli, kita tak ingat nak beli. Nak 2-3 hari dah disuruh, kita tak ingat sungguh. Tak ingat. Kali 3 tak beli juga tengok muka dia. Nampak? Macam itis kaki. Muka uduh dah. Tak boleh buat gitu. Nak marah kepada suami walaupun suami itu bersalah, jangan tunjukkan muka masam kepada suami tak boleh. Walaupun betul lah kita, tak boleh juga belebeh, tak boleh juga buat muka masam. Ambo berat no lah gitu orang puang. Sampai gitu semua kita kena taat ke suami. Dah berat tak sah nikah. Yang muka nak kata nak nikah apa suruh?
Bila nak nikah wajib patuh peraturan. Di antara peraturannya taat kepada suami dulu, kini dan selama. Dah kalau tengah malam kita gerak pukul 3 pagi, main angin apa beruang si orang, tolong mata dia kena bangun segera dengan dalam keadaan senyum. Saya buat abang, tunggu sekejap. Ada gitu? Ji, orang rumah boleh? Kalau gitu, kalau suruh orang awak berat, belebeh tak mau. Dan di mana-mana perempuan yang derhaka ia akan suami, maka atasnya laknat Allah dan laknat segala malaikat dan manusia sekaliannya. Jangan ada derhaka pada suami. Depan suami kena senyum, belakang ni tak pun nak belebeh pun. Nah, kita dah akan nak belebeh sangat, suami kita pergi kerja, kita belebeh, tak apa lah. Termasuk dalam bilik air tu belebeh, sekup paling ngebledi belebeh, tak ada masalah. Depan suami tak boleh, dia raja kita, dia bos. Nah, kita second boss. Dan di mana-mana perempuan yang masam pada hadapan suaminya, maka perempuan itu di dalam murka Allah hingga suka ia perempuan. Allah tengok. Bukan kita reka ni kita. Kalau kita tak boleh ikut juga alih awal. Nampak? Di mana-mana perempuan dah kira di mana? Ayyum mara'atin, mana di mana? Ayyu ni kalimah umum. Di mana saja apa yang tak kira, di Saudi, di Mesir, di Port Toyu, Tok Jemat, Batu Rakit. Nampak? Tak kira. Yang masam muka kepada suami. Muka masam. Tapi apa ni tak takut. Tak takut sikit. Nah. Tak boleh masam muka, kena suka mu. Itu baru isteri salihah. Nabi kata al-mar'atu salihah iza ra'aitaha sarratka. Isteri yang salihah itu bila kau pandang kepada wajahnya, dia akan menyukakan kamu. Kita tengok muka dia, dia akan senyum dan kita akan jadi seronok. Dah kita banding dengan muka bini kita rumah, kita tengok muka dia, dia tonyel lah. Mana tak? Dia jelong, dia cakap lebih kurang, dia kata suka-suka hati dia. Nak lah kita ni hak dah buat cakap dah mepeh turun. Nak betul tak kedai kopi. Tak kata apa. Nak lawan-lawan pun so dia tubuh. Kita cek. Kita guru bang je nyakit DB pula. Nak. Kena senyum hak mo suami ada. Walaupun tak ada apa-apa kelakar, senyum hak mo. Duduk-duduk saja seorang puan tengok di cermin. Berlatih senyum. Tu latihan. Jadi suami aku balik kena senyum pesen baru pula. Buat gini. Tarik mulut terik kau ni. Gini molek kau, terak senyum kali. Gitu lah. Tak ada kerja dah. Ni kira nak berjalan hama. Waktu duduk rumah, bukan kerja berjalan orang ni kakak orang mati. Nak kita tengok orang mati. Tengok dia orang mati ni, lakimu hidup tu. Tengok lakimu hidup ngangak-ngangak tu. Tamu tengok ni orang mati dah, kita tengok apa? Dia tu dah lihat kat gila. Tu pula kata dia orang pula pak dua pupu kan, dah ni lakimu ni. Dia tengok orang mati 2 jam tak lagi. Tu laki masa tu je. Mari semangat. Dan dia masuk dalam bilik tengok tak ada. Mana makmu? Pergi tengok orang mati. Gua ada. Tunggu tu lelaki dari pukul 9, pukul 11 ada balik lagi. Lalang lepo lagi dengan telur-telur agak, dengan gitar mani apa semua, dengan madu-madu hatu tang botol-botol. Nak panasan? Tidak boleh. Tugas kita di rumah orang mati kan kena minta izin suami. Walaupun kita sendiri mati, suami tak pernah pergi, haram pergi. Dia nak berjalan je kapuan. Berahi jalan. Berahi jalan ni. Orang sakit. Orang sakit. Tengok hospital. Tengok orang sakit. Orang lelaki ada 2 orang dalam lift. Kapuan 30 orang. Bahang dia mau dah ni. Kalau main baru ni tengok lembu kok. Patut orang lelaki tengok lembu. Orang puang tengok lembu. Jadi orang lelaki nak beli lembu nak tengok tak boleh. Sakok dengan awet lembu. Baru dia jual ni tengok kambing ni tengok lembu. Mun kerja dia pun bab tina tengok lembu nak ada. Mun nak naik lembu. Dah habis dia. Berahi jalan. Zaman Nabi lagi berahi jalan dah. Satu hari Nabi tengok orang puang mari tengok rumah orang mati. Siapa tak nampak benda orang puang belaka. Nabi kata dah mu ramai-ramai mari ni tukang mani mayat. Jauh. Tukang fikir ganda. Jauh.
Tukar gali kubur, dak. Tukar baca telekeng, dak. Lagi balik. Buat kacau. Berpolok muak kali rumah orang mati. Orang naik nak semayang 40 orang dapat. Dia tak lari, jangan tengok dia dinding. Sengih-sengih kita tengok ketuk imam. Dah kita nak semayang, ngadak dia. Basuh dah reti. Nah, sengih dah kita semayang. Dah tengok tak dia, rokok hanya. Semayang. Nak, babah tu. Orang lelaki kau boleh tengok perempuan dia alaham lalu. Nah, jadi kacau wala. Duduk rumah, jalan dia. Suami kita ada kan? Suami kita dah agak dah ustaz. Tak apalah kita jalan, suami kita tak ada mari dah. Tak boleh mari dah. Mari mu temang dia duduk. Kalau ada batuk gitu ini nak mati Allah apa semua, mu tukang ambil obat. Ni berjalan lama balik tengok kan kejun untuk lelaki. Nah, temang, bukan masalah tu temang. Duduk di rumah. Dia ni orang lelaki duduk di rumah. Orang pergi berjalan. Nah, orang lelaki basuh laping, basuh baju anak. Bergerak nandang nanti. Orang lelaki tu kan basuh tak. Basuh mesin, basuh tangan. Apa benda kau mas pandang? Kau puanglah basuh. Tak. Orang lelaki pula basuh dia tak ada kesalahannya tolong menolong. Lah, mu takut bini mu. Mu kata tolong menolong. Nah, dak kerja orang puang molek gitu. Dak ada main keluar, main sopulang bukan orang lelaki. Ni tengok pada cakap sembang wah gitu rumah dia. Tengok waju. Pemang pandang. Dak dah nak nusu. Tengok pada sembang jangan gegar sekali tepuk ni. Meja kedai kopi gegar. Lada kepuk. Tengok di rumah jemaahnya duduk beseng. Bini duduk asal kuku tengok majalah. Nak. Yang ni betul tak ni? Takut ah ke apa? Mu cakap besar ya sini. Biasa kalau tu besar ni takut hai. Tak takut ah. Tak takut dah. Orang rumah tak takut kita. Dan di mana-mana perempuan yang keluar daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, saya melaknat akan dia perempuan oleh malaikat hingga kembali pulang ia. Orang puan keluar tak minta izin ataupun izin minta izin, isteri suami tak beri, keluar juga kena laknat. Laknat maknanya didoakan supaya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita berhajat kepada rahmat. Nampak? Tak ada rahmat, tidak ada faedah hidup kita. Nikmat bersepah, melimpah ruah. Yang kita miskin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kali makna siapa tak ada rahmat itu nak buat dia. Lepas tu nak keluar mana-mana, nak pergi rumah abang sendiri pun kena minta izin. Walaupun sebelah rumah. Suami kata aku tak benar pergi rumah sebelah. Pergi berdosa. Nampak? Satu hari seorang laki-laki suami dia pesan ke isteri dia, kalau maknanya lagi dia tak balik jangan keluar daripada rumah. Tiba-tiba bila suami dia pergi musafir, ayah dia sakit. Bila ayah dia sakit, suami tak boleh duduk pesan dah. Dia suruh khadang dia pergi tanya Nabi. Iaitu suami dia pesan kalau suami tak balik jangan keluar. Tapi dah ayah sakit boleh keluar ke tak? Nabi kata tak boleh keluar. Lepas tu mati ayah. Bila mati ayah nak pergi tengoklah kali penghabisan. Ditanya pula Nabi dah mati dah ni. Dah suami mu kata ganda gitu. Dia tak keluar suruh budak kita tanya. Suami dia kata kalau tidak balik tak boleh keluar. Maka Nabi kata tak boleh keluar. Tak keluar. Ayah mati. Tak tengok. Ni lah nak cari duan dia. Agak puang. Tak payah dah nak cari. Dia tak sungguh ke suami. Padahal kalau suami dia balik, memang suami dia benar. Ayah mati kan. Suami mana tak benar. Ayah tak mati pun suami tak marah. Gimana ayah? Ni mati. Tapi oleh kerana kuat taat pada suami tak pergi. Tak pergi sungguh. Siapa orang tanam? Nampak? Kemudian Nabi beritahu suruh orang nyapa kepada perempuan ini. Jibril memberitahu tadi kepada aku berkat perempuan ini taat ke suami tak keluar. Maka Allah telah mengampunkan segala dosa ayah dia mati kemarin. Tu kelebihan. Nampak je orang ada nampak belah-belah nak warna basuh dak reti basuh dak kena mak ayah basuh dak reti
dak pernah keturunan sendiri tengok orang kampung. Dak hari. Kalau kita pun ni, kalau dak hari, tengok Dak. Memang kata lalu kita jahiliah, pokok jahiliah kita. Tak tahu benda kita nak terbar saja. Tengok dia orang baru laki mati ni dak dikeluar 4 bulan 10 hari, arba'ata ashhurin wa ashra. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang yang perempuan yang suami dia mati, dia kena tahan diri selama 4 bulan 10 hari. Wala yakhrujna min buyutihinna, tiada boleh mereka keluar daripada rumah mereka itu. Nampak? Melainkan perkara darurah. Maka adalah mak dara dia buat nikah anak, adik tak pergi dia, anak dara tak pergi. Nak pasal apa? Laki baru mati, tak pergi mana boleh keluar, maka pula dah pergi haram. Dia pakat kata sekarang ni. Betul, dah laki mati dah bukan orang lain, ni mak dara mu kan ni. Habis ni upak pergi. Dah jahil. Tak tahu ke hukum. Hak ramai manusia ni jahil. Sebab tu kita nak berjalan syariat ni payah. Pasal kita akan berhadapan dengan orang jahil. Nah, majoriti umat Islam ni jahil, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya majoriti kebanyakan umat Islam akhir zaman ni jahil. Jadi gitu. Dan kalau belawang menang mana? Menang orang ramai. Memang orang kata belaka. Tahu dah 4 bulan 10 hari tapi dah bukan orang lain. Bukan nak pergi galau. Mak dara sendiri nikah anak takkan dah dimari sekejap. Apa salahnya? Duduk dalam kereta tak apa dah nak temu masa. Ni panggil mak dara beraya. Bahasa berahi makan. Berahi kekal orang. Ni lah kalau nak kenal mak dara beraya. Bakang tak juara. Hukum syarak tak boleh keluar. Yang boleh keluar kerana kematian, kerana nak beli makanan. Kalau tak beli, tak boleh nak makan benda. Kerana orang nak masuk kedai, tak bagi jual dalam rumah dia. Kena tubik kedai guci, beli alat-alat rumah. Sekaligus beli. Jangan beli sesa. Beli gula, beli beras, beli kicap, beli bawang, beli lada. Tu. Ataupun harian, beli ikan, beli daging. Boleh keluar. Lepas tu balik terus. Dah haram tu. Maka puluk, haram. Temu natu, haram. Kita tengok orang sakit, haram. Tak boleh kata. Ingat tu 4 bulan 10 hari. Dah kalau orang tahu memang dia kata ikut hukum sangat, dakwah sangat. Jak dengar tu jadi gitu. Jadi kata gitu pula dia hak itu. Tu tak? Ada hak jenis gitu. Susah. Tapi tak kerana kita kena ikut agama. Ikut agama tak, kita tak sesat. Lan tadillu ma tamassaktum bihi ma. Macam sama. Kamu tidak akan sesat selama mu pegang dengan kedua. Biarlah mak dara nak kata, pak dara nak kata pun, tapi ni hukum syarak. Apa salahnya dah kita nikah anak? Kita jatuh, laut bulan rumah dia, tahu dah tak boleh keluar. Apa salahnya? Jadi pasal jahat. Panggil mari waktu mana boleh keluar? Darurah boleh keluar. Rumah masuk binatang ke apa boleh keluar lah tu. Anjing gila masuk dalam rumah, ular sawa ke, tu takkan duduk dalam rumah kau. Atak nak utuh boleh tubik tu. Rumah terbakar boleh tubik. Lama bomba kata tubik mek dah boleh. Kita mati laki. Tak apalah bomba kata tak apa, aku biar menjadi abu ke mumu. Tu lain. Ni perempuan ingat, nak pergi jauh, nak pergi dekat, kena minta izin. Perempuan kena minta izin. Ada suami. Walaupun mak ayah dia yang melahirkan dia, mak ayah dia kata tubik ada apanya. Laki mu tak marahnya. Tak boleh mak, laki kita tak boleh, dia kena minta izin dulu. Kena kata gitu. Mak dia kata pula, kalau mu tak mari juga, aku tak alah kopek aku. Macam-macam. Tu atu kopek je panggil. Bahasa mak atu kopek. Apa benda ni hukum syarak, dia kena taat ke suami. Tak, suami kata satu beg lagi, tunggu dia balik dulu. Tak boleh buat pandang-pandang gitu. Aku beranak, kamu tak tahu dah mu beranak ke aku. Tapi dah yang mungkin nikah aku dengan dia. Bila kita nikah perempuan, bila kita nikah dengan seorang laki-laki, syurga isteri ni bawah tapak kaki suami. Tak ada dah bawah tapak kaki mak. Cuma wajib kena hormat kepada ibu bapa.
taat kepada suami, hormat ibu bapa. Biar faham baik. Nah, tengok orang nikah nak nikah, mengaji bab nikah dulu. Baru juru. Nah, dan telah tu kedok jangan. Ha? Tu. Bengong-bengong bahasa. 8.25. Tu berapa lah? Bahasa lama. Ha? Pasal nutuk tak nak ni. Nutuk, nutuk kena kuat sikit. Dan telah datang daripada Nabi SAW bahawa sungguhnya ia bersabda 4 bagai daripada perempuan yang isi neraka. Dengar molek orang puan. Dengar ni nak suruh takut. Bila takut kita selamat. Takut benda, takut buat barang salah. Macam penjenayah lah. Bila dibuat barang salah, tak boleh nak apung dah lah. Tak boleh minta maaf dengan Tok Hakim. Dia kena J dulu. Dia nak minta nak menyesal ni sebelum buat. Dia gitu. Jadi orang minta tolong takut. Kalau dengar dia mari takut. Kalau tak dengar memang tak takut. Tapi kalau dengar belum tentu takut. Kalau tak dengar sudah tentu tak takut. Tapi harap-harap takutlah. Suatu yang pertama, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Hak mulut uduh. Oh ramai ni puan. Mulut jahat dengan suami. Mulut jahat dengan suaminya, katanya, caruknya, maki hamunya, jekoh. Nak kan ni? Dah kita sayang pun nak kata lah. Sayang sangat. Nak kata apa tu lelaki? Nya selengeng. Semua lagi gitu. Nolak depan orang ramai. Dia balik pun tu. Dia kata ke tu lelaki dia. Balik ngokor. Start motor. Bau. Dia kekek. Jangan jahat perkataan. Suami kita kan. Walaupun apa jadi lagi, selama dia suami kita, kata molek lah. Betul orang pilih. Orang dulu-dulu kalau anak dia nak nikah, dia panggil sejam dua duduk dalam bilik. Mok sang. Di antaranya dia ajar cara bercakap dengan suami. Ingat tu dengan suamimu tu, lagi dia dah habis bercakap, jangan sapuk. Habis dia bercakap, baru bercakap. Kalau bercakap, mata jangan gelong tang ke dia, mata menunduk. Kalau suami cakap, jangan pusing belakang. Dia pesan orang dulu-dulu, orang molek dulu. Kalau suami balik, jangan tanya nak makan kedok, ubuh nasi. Pasal tu time makan nasi. Kalau air petang pula, jangan tanya nak minum air kedok. Orang dah reti basa tanya gitu. Tapi buat air, jangan minum sudah kita minum. Ni ada pesan gitu ada. Ada ni. Dah mok dah tahu benda dah mok. Mok tak ni dah. Atuk kopek tak dia mok. Kau tahu ke benda langsung. Orang pesan gitu 2-3 jam. Dalam satu rancangan National Geographic, dia tunjuk satu tribe ni, satu suku kaum di Afrika. Cawak geteh, hak puan pun cawak geteh, hak lelaki pun cawak geteh. Nampak duduk rumah diwak dengan kayu-kayu. Jadi kisah perkahwinan. Jadi nikah, bila nikah esok nak pergi atur rumah hak lelaki. Sebelum atur rumah lelaki, segala keluarga mari, hak puang ni, hak nak dara ni, duduk dalam pondok tu. Dengar pesanan daripada tok nenek. Mu kena kerja betul. Kalau tok lelaki mu nak makan buah ni, mu kena pergi ambil. Kalau tok lelaki mu nak makan susu, mu kena pergi perah. Mu jangan kata apa, mu jangan balik rumah. Kalau tak kabur kerja. Panjang tu, Afrika, macam. Jadi bandar dia dah pula pada kita. Pada kita syariat agama, kita ada benda gitu. Pesan gitu, kalau orang puang, kalau suami cakap, jangan lawan. Biar habis dia perkataan suami, baru masuk. Ni suami 2 watak, dia 15 watak. Allah, pada laku sikit. Tak ada bahasa aja hidup dia tu. Kita pun bodoh kan, badan dia tu gila-gila. Tak tahu agama, tak ajak kita dengar, tak ajak kita surat. Biar gitu. Bawa mari tak. Ayah boleh tak ambil mahal nak tengok TV cerita sedap. Jangan layan. Ambil TV tu rendah dalam mesin. Heran dia dah babi sangat. Mari kita dengar. Aku nak khabar pun aku dah reti. Mari kita dengar.
Rambut abang dah kapuk pergi cuti tak kepala. Babi sangat ni. Wajib atas kita beri agama. Bukan wajib waris juga. Kalau siapa-siapa yang tak beri pelajaran agama kepada isteri dia, dia berdosa di hadapan Allah. Dah dah betina ajak mari dengar surat. Dia lepas kewajipan itu. Nah, suami cakap tak boleh masuk. Suami tengah cakap tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Dia jadi gaji utama. Banyak stesen. Habis suami cakap, baru kita bercakap. Cakapan kita pula suara tak boleh tinggi, kena rendah. Kok rendah. Meja kok, jangan guna minor kok. Ni dia kau. Nak makan nasi ke tak? Apa beri tu lelaki? Buat. Jangan dia balik tengah hari. Buat nasi. Pun nasi ya. Apa benda bisi bangang? Pun nasi. Kita mau makan. Kita makan. Tak. Allah Rabbi. Dengar lah ni. Apa ni? Kita tak ada semua lagi habis tau. Senyap dia lagi ke? Kita tak rapat dia menetak kalah. Duduk nekat bakal situ korang-korang. Dan jika gaib suami dia punya, maka tiada memelihara ia akan dirinya. Kalau suami tak ada di rumah, bergalak Suami ada di rumah, tengok porno bercanda mau TV. Suami tak ada, jeng pula stesen. Nampak? Joget. Nampak orang kurang. Tu pasal suami yang lebah sikit, marah tengok drama, marah tengok orang joget. Kena jaga, suami tak ada. Kena jaga. Tuhan kata dah kan, bila suami tak ada, kita jaga diri kita, jangan buat lebih kurang, jangan manyum. Hari lelaki pun tak ada. 10 hari best punya. Mari lelaki. Macam-macam main jaluk aerobik, macam-macam pasal lah ni. Hak jenis canggih-canggih dah. Lelaki tak ada. Lelaki Kuala Lumpur, Filipina, Hong Kong, dia panggil geng-geng ni mari rumah. Belawak kerang, main mahjong, galok, karaoke, galok. Tak jaga diri bila suami tak ada. Suami balik, awak barang. Tak diserang lah ni bang. Tadi. Suami tak ada, karaoke ni, mikrofon lalu. Nampak? Berat mana? Kena jaga diri. Suami tak ada, buang lipat. Duk sembang rumah jiran. Tak ada akan lipat. Pegang tangan selendang. Motor nampak kereta suami ni ujung lipat balik. Dah akan lipat ni. Takut suami nampak. Ni ada juga jenis ropak itu. Dah tak dia apa dah haram. Duduk luar rumah tak pakai tudung. Dah suami balik, maknanya dia nak ngenak suami dia. Suami tak ada, dia tak jaga diri dia. Dan jikalau hadir suaminya dia mendekati isteri, dia akan suami dengan lidah. Kalau suami ada di rumahnya, nyakit hati pula. Waktu puan kalau jenis nyakit hati tu lelaki dah balik rumah. Dia suka makan kedai. Dah makan di rumah baru keluar 2 mulut. Dah dia blepek popek. Serba tak kena. Kasut salah hubung kat lain yang blepek. Baju kita salah sakut sikit jatuh lepek tangga blepek sama. Dah kita baru lengah, baru nak makan 2 mulut. Tengok muka dia logar terus nak nambah. Jadi makan kedah spesifik. Tambah lagi tambah. Sedap kan makan kedah. Pun gua badak tu. Belah-belah alu temusu. Ramai-ramai saja awet. Air sejuk ke panas bang? Sedap dengar. Di rumah, Allah. Berdiri ya. Suruh berdiri. Tu lelaki gagal cari nasi. Cari nasi. Dah ikan goreng kat mana meh? Ikan goreng tu bawa tudung saji tu. Tindih dengan batu takut bang kucing. Taruh pula, tak ada ingat tindih tu. Itu lelaki. Itu lelaki tu celaka dulu. Kalau aku tahu tak menikah sekarang. Jadi begitu. Allah kuat tak anda. Kalau orang pandai bidang ke suami, piping suami daripada dalam bilik dia orang tamu, piping pegang tangan bagi ke meja makan, tolong tarik kursi biar dia duduk, buka tudung saji, tolong ubuh kuah, tengok dia makan, jemput sila makan bang. Kalau mana-masing tahu kabarlah. Tak, kadang-kadang kita buat salah, kita ni tak. Orang suka dengar gitu. Tengah-tengah kita makan tu, kita nak mana kita makan sedap sikit, dia ribuh pula kuah tu tambah lagi. Suka. Ada kita rumah?
Tak ada orang ni, baru-baru kata dah. Baru-baru gitu je. Perempuan dia memang gitu lah. Dia mula-mula molek. Nah, kedia tu. Sikit ada boleh gaji, boleh gaji. Nampak? Dia jadi panis pelik. Abang balik, ye, abang balik. Apa nyanyi abang balik. Nah, dia tahu dah, dia tahu pula jabat ni. Masuk gaji dah, ini masuk dah. Bayar dah hari ni. Dia tahu dah 27 hari bulan. Apa? Depan muka itu main WM macam pelabuh hong ke. Tengok 16 hari bulan. Muka ni muka. Macam jepuk ini lah. Nah, Allah Rabbi gafar. Sukuak sungguh berlaku. Dah tapi lelaki bodoh. Tapi Tuhan wak molek dah. Bodoh seorang, cerdik seorang. Isteri cerdik, suami bodoh gitu lah. Tak boleh nak kata ke dia juga. Dan kedua, perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Ni jenis perempuan ni, dia suruh beli hak laki dia tak nak beli. Akhirnya berhutang kadar, minjang orang, lepas tu tipu orang pula nak cari piti. Dia tahu dah tak mampu. Nak besar-besar peti sejuk hang duk besar pintu 3. Lepas tukar balik. Tu laki beli dak pintu se. Benda gini bang, kecek duit dak muat nak buat timur Cina, nak buat tu, nak buat ni kaki jatuh berbak habis. Hak gini nak buat skrin, dak kerah, wai batu dak kerah, abang gak nak kerah. Tukar hak pintu 2. Tadi 700 Toshiba, hak pintu 2 Elba 1,600. Tak payah buat cek. Nampak? Gaji tak macam mana. Ada jenis gitu. Dia bakit dia, kita tengok rumah birah dia, rumah ipar dia, nak kursi gitu bang. Hak L tu, betul L. Hak boleh lipat, boleh jadi buka, duduk, boleh tidur, tutup, jadi sofa. Beli juga kawan tu. 1,500. Bunga sekutung 15, ya sekutung. Nak boleh ke penuh pun jambak-jambak, bucu-tusa, 200-300 pasu. Daripada tak ada sekon nyamuk sampai berong, nyamuk ini nyamuk. Dia punya pasal, payah-payah bodoh habis nyetak awak naik tamu. Ikut dia. Allah puang tu. Kalau suami tak mampu, jangan jadi berat suami. Suami ni dia panasan dia beli kau, tapi bila dia beli, dia menanggung derita. Tunggu. Tok layang ke dia tengok bos-bos pejabat, pegawai-pegawai nak pergi pejabat bawa nasi dalam Tupperware. Tak kan kecil makan meja gitu. Padahal dia bos dah 3,000 gaji. Bocong talikan galah. Gawat. Pasal bini belanja besar. Faham tak? Dah cukup. Tak kan kedai, kalau makan kedai tak tahu. Kayu keramat cucuk. Gawat. Office bos sekali order. Tom Yam 3 menengung bos sangat. Allah, Tom Yam dah. Dah kawan bini tak ada. Sungguh merana. Tu lelaki kata beli kelisa dah lah, ada piti. Kelisa 450 sebulan. Tak usah bang. Tak usah bang, ambil opsa lagi. Personal. Dah. 600 sebulan bang. Layang sebini beli 600. Tak ada piti lagi. Jatuh sekat ni lekat. Bila tak ada piti nak 5 nak bayar, pinjam orang. Bila pinjam orang, dah nak kambuh, nawak. Dia kena nawak. Bukan memang nak nawak, nak cakap lebang, nak menipu, tapi terpaksa. Sebab terpaksa kena pinjam pasal nak bayar. Tak kita nak bayar kawan, tak boleh nak bayar pasal memang cukup, dah cukup piti kita. Maka tipu. Tak apalah 2 minggu lagi. Tak apalah 8 bulan. Nipu dah. Sampai 8 bulan dah boleh bayar. Gini lah 13. Pasal kita tak datang. Nipu lah tu. Tapi akhirnya jadi bapak nipu. Bini kita tak layan nak dia. Lepas tu Nabi kata jangan beli belaka dan jangan tak beli belaka. Bapak hak dia kandak, jangan tak beli belaka, beli attack. Tapi pandang-pandang patut. Kalau dia kata TV nak 29 inci, kita beli 9 inci. Dia nak peti sejuk 2 pintu, kita beli hak sepitu dah. Dia kena begitu. Dia nak pinggang hak mana seset tu 500 riyal, kita beli seset 45 riyal. Dia makan lah. Nabi makan dalam pinggang daripada tanah. Pinggang Nabi tu wak dengan tanah, wak dengan seluk, bakar atas api, cat. Kita hak pinggang jangan. Allah 500 balik 5 sen.
Tu laki Allah 500. Balik 5 sen ni ramai. Kau bunga pesen baru pula ni, bunga biru hadari. Berjujuk-jujuk dalam kabinet saja beki katok dapur 16,000. Ubur dengan koyok, dengan belanga, dengan pinggang. Hak set saja 3 jenis. Satu set 500 lebih. Dah Tupperware lagi, Tupperware. Tupperware boleh biskut Maggi 3 pin. Nah belum. Nampak? Dia belawang itu. Alat-alat ni dengan apa benda ni, dengan bakar roti, dengan kukuh, dengan hot sting, macam-macam lah. Dan nana. Bahasa X saja. Beli nasi kedai. Si buku. Kita beli juga dengan kepuk telur hak 3 ni macam ke pelat, macam ke gozai. Ngepuk telur musim kau masuk dalam tu. 200.5 dah buat kuih. Buat jeput dia kau. Bahasa gila. Gila tengok barang-barang. Tubik pesen baru beli. Kita macam ke motor juga. Payah juga belang muka-muka. Dah buat kuih. Habis-habis dah. Lepeng hicahnya. Nampak? Buku resipi nampak tubik pesen baru. Kedai. Beli. 13.5, 9 riyal 8 sen. Allah 10 riyal balik 5 sen. Buku-buku kuih-kuih. Lepengnya. Muka tu laki sama kurang dengan lepeng jadi. Hanya kau puang. Bagi beli. Jangan ikut sangat. Dia tengok berita bagar pesen baru. Bang, berita bagar berapa air berada bang. 1,000 lebih tu. Berita bagar tu air berada. 1,900, 2,500. Padahal berita bagar dia kan. Air berada. Tak ada benda pun. Tak. Berita bagar lewat dengan kayu tak ada. Tu. Rumah sebelah buat tiang belarik ni, hak rong punya. Dia Parsi sebelah. Sebatang 100.5. Betul. Kita layak dia. Itulah kita nak cara rumah-rumah ni. Tak semi-semi apa dia katok. Mula molek katok. Tukar sama. Daripada dapur tu boleh berlari dari jari. Dah dulu semi. Ini pasang tar. Dah pasang tar ayam. Siti air beletung rebah tuan rumah. 3 minggu pasang, buat pergi hospital tuan rumah. Kepala lutut pecah 3. Pasal apa? Dapur comel ni pasal. Dah air tar gini. Titik air je dah dapur, faham tak? Kakak bunyi beletung. Mana Mak Haji datang ke? Faham tak? Dulu boleh jalan dah, sini tak boleh jalan dah. Nampak bayang nampak dalam, kepik air ngangit-ngangit. Ini kata masalah. Kita lock ke dia, memang habis. Punah jana rumah. Nak pula dia kenal dah, nak ada nombor telefon tukar. Telefon. Katok siling pula tukar, siling berlari. Siling ada bunga-bunga. Mula siling kosong, dah jengah tidur, siling bunga. Dah tidur dalam bilik. Naik yang tidur dalam bilik, tidur siling bunga. Tengok siling bunga tu, nyamuk dah ketik. Bang bocor je ke puang ni. Tapi bukan hak mari malam ni. Hak puang lain bodoh lagi. Dan ketiga, perempuan yang tiada menutup akan dirinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita jawab soalan sikit. Kalau kita berhutang dengan orang Islam, tapi tak bayar hutang, amalan kita tergantung. Tapi kalau dengan orang bukan Islam, macam mana? Kalau kita ada semayang qada, bolehkah kita semayang sunat tarawih? Boleh atau tidak orang perempuan dalam haid berada di atas kubur? Baik. Berhutang dengan orang Islam yang sengaja tak mau bayar, orang ni tergantung amalan, kata setengah ulama. Yang ni dengan niat mengkhianati orang, harta orang ni. Jadi khianat harta orang ni, kita nak ada piti nak bayar, tak mau bayar. Orang ni tidak boleh berkata-kata di alam barzakh. Ni sabit dalam warid hadis-hadis yang sahih. Kalau orang yang bukan Islam, baik orang bukan Islam ada 2 jenis. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir apa ni? Zimmi. Kafir zimmi ni wajib kita bayar dalam hukum syariah dunia ni. Kalau tak bayar boleh dikenakan hukuman oleh mahkamah. Kafir harbi ni orang tak boleh kita nak bermuamalah dengan dia sebenarnya, tapi dimaafkan dalam keadaan situasi sekarang dan tidak wajib bayar. Kerana harbi itu makna peperangan, kafir yang wajib kita perang. Macam mana pula dia berhutang ni tak wajib bayar lah. Kalau kita ada semayang qada, bolehkah kita semayang sunat tarawih? Baik, siapa yang ada hutang yang qada yang wajib, dia boleh melakukan solat sunat. Cuma lebih baik dia membayar solat-solat yang wajib dahulu. Dia gitu. Sebab apa? Kalau masanya
itu emas, masa itu berharga. Jadi masa itu kita habiskan dengan solat sunat, sedangkan yang wajib kita tak buat. Nah, ini jadi tidak betul. Jadi sepatutnya kita gunakan masa yang ada untuk membayar qada-qada yang wajib. Dan kelebihan daripada masa itu kita gunakan untuk solat-solat sunat. Tapi ada setengah ulama mengatakan kalau kita suka juga kepada solat sunat, umpama solat sunat tarawih, hendaklah di samping masa kita mengajar, di samping kita mengerjakan sunat, janganlah kita lupa qada yang wajib. Nampak? Kerana qada yang wajib itu wajib, dan baik buat yang sunat itu sunat saja. Boleh atau tidak orang perempuan dalam haid berada di atas kubur? Hukumnya harus, tidak ada masalah. Tidak ada larangan orang perempuan haid ziarah kubur. Dia larangan masuk ke dalam masjid. Soalan, apakah maksud zihar dan hukumnya? Bagaimanakah cara mengelakkan zihar? Adakah gaya dan cara jima, budaya jima sebenarnya yang mesti dan tidak menyalahi syariat? Kerana mudi-mudi sekarang terdedah dengan filem barat yang melampau. Mohon penjelasan, terima kasih. Dia kata, apa maksud zihar? Zihar ni daripada lafaz az-zahru, maknanya belakang. Zihar ini kalau zaman jahiliah maknanya satu cerai daripada pihak suami kepada isteri. Bila datangnya Islam, dia membatalkan zihar jadi cerai, tetapi menjadi satu perkara yang haram. Dan dia ada kafarah. Jadi zaman sekarang zihar maksudnya suami menyerupakan isterinya, anggota isterinya seperti punggung isterinya atau perut isterinya dengan orang yang haram nikah dengan dia. Seperti suami dia kata, punggungmu macam punggung mak aku. Pada pihak haram nak setubuh. Hukumnya perbuatan itu haram dan terjadi zihar. Siapa berdosa? Suami berdosa. Jangan serupakan tubuh badan isteri kita ni dengan tubuh badan mahram kita. Kalau bukan mahram tak terjadi zihar. Yang jadi zihar diserupakan dengan mahram suami. Suami kata dadamu macam mak aku je. Itu zihar. Jangan kata gitu, haram. Tak boleh kata gitu. Pasal mak dia tu, mak kita ni mahram kita. Jadi dah macam mak kita, kita nak jimak orang ni, isteri kita dah macam mak. Faham lagi? Dia gitu. Kalau bukan mahram kita, apa? Yang tak boleh mahram. Dadamu macam kakak aku, dadamu macam mak aku, dadamu macam dada mak dara aku. Tak boleh kata tu. Kalau bukan mahram tak jadi. Dia kata sikit, dadamu macam dada Sahara Yaakob. Umpama dia kata gitu. Tu arti dah tak kena-mena ke dia. Orang tak panggil zihar lagu tu. Kemudian bila dah zihar, dia kena bayar kafarah. Nampak? Kena bayar kafarah, iaitu merdeka hamba. Nak cari di mana hamba dia ni? Nak merdeka hamba. Dah tak ada hamba, puasa 2 bulan turut-turut. 2 bulan berturut-turut. Faham tak? 2 bulan berturut-turut. Sampai hari ke 59 dah ingat niat. Kena puasa 9. Kerana Nabi kata syahra ini mutatabi'ah ini. Berat zihar. Ataupun beri makan orang miskin lah. Baru lepas. Bila dah ada bayar kafarah, baru dia boleh jimak isteri dia. Faham tak? Kata setengah ulama, jimak dan bayar kafarah, dua tu khilaf di kalangan ulama. Kemudian soalan ketiga ni semula dah. Dia ada akan siapa dalam kitab ni. Siapa dalam kitab Mimah ni. Tengok soalan lain. Orang yang memperolehi ilmu agama melalui pendengaran CD yang dicetak rokok tidak mendapat keizinan daripada tuan yang berkenaan dan beramal dengan secara berterusan. Baik, beramal daripada CD. Sekarang dia ada VCD macam-macam lah. Orang ngajar semayang, orang ngajar apa, dengan cetak rokok, tak benar. Ataupun kita beli yang cetak rokok, kita beramal, hukumnya amalan itu diterima oleh Allah SWT. Amalan tu tak salah. Yang salah kita pergi beli tu cetak rokok, situ saja haram. Faham tak? Dia pergi beli tu. Bila dah kita dengar, kita amal benda tu, tidak haram. Faham lagi? Dia gitu. Hak salah kita pergi beli tu, penjual dah kira lah dia makan haram tu. Makan minum dia haram. Puasa dia tu hendak terima apa semua. Tapi kita beramal dengan kita beli hak cetak rokok, kita pun dengar, kita beramal dengan hadis dalam CD cetak rokok tu. Umpamanya. Kita amalan kita diterima oleh Allah. Tetapi kita berdosa saja pada ketika membeli tu. Tak boleh beli barang haram dia beli. Jadi sama macam curi orang. Dia tahu dah barang curi, dia beli juga. Tak boleh.
Apa hukumnya bila orang solat hajat mereka letak alat-alat perpersiapan seperti pensil, roba, pembaris untuk disolat hajatkan? Adakah ia dikira khurafat walaupun niat hanya untuk mendapatkan keberkatan? Baik, jawabnya ini adalah bid'ah. Kerana tidak ada contoh pada zaman Nabi SAW. Nabi bersolat hajat, dia tak letak barang-barang nak hajat tu lah. Tak payah marilah, memada dengan doa sudahlah. Memada dengan doa. Mana nak solat hajat kereta tu selamat, tak payah hapus jadah depan kereta. Ataupun masuk motosikal atas surat. Buat apa solat motosikal ni nak suruh selamat? Tak payah motosikal duduk tanah, tak apa. Gabar dengan beg pula sekali anak kat sini duduk dalam beg dia, tak apa. Tapi kita berdoa agar Allah Ta'ala beri lapang dada anak-anak kita, nasuk ilmu yang beri manfaat. Jadi orang yang berguna, itu saja. Ini jangan minta 15A. 15A nak dia kalau jadi musuh Islam. 15A sungguh tapi musuh Islam. 15A sungguh tak semayang. Doa ni biar minta jadikan anak kita ini dapat ada ilmu pengetahuan, beri ilmu yang berguna, yang beri manfaat. Itu doa yang bagus. Jadi bila kita doa gitu, anak kita Allah beri kepada dia ilmu yang beri manfaat. Walaupun tak dapat 15A tak apa, tetapi budak ini akan memberi guna kepada masyarakat. Gitu. Jadi tak payah letak babar lah. Maknanya dah kalau nak diri rumah, nak buat rumah ni, nak start buat rumah, kalau ajak lu dah mana gaji cik mah, gaji tukur pahat kayu jagung keras ni hari sini nak solat hajat. Jadi rohok lah. Bolehkah puasa qada atau puasa nazar diniatkan sekali dengan puasa sunat jika hari itu hari Isnin dan hari Khamis? Berlaku khilaf kalangan ulama pada masalah kita gabung puasa wajib dengan puasa sunat. Baik, jumhur ulama mengatakan perkara ini tidak boleh. Sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan harus. Seperti mana kata Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala, dan juga Syekh Ali Syubra Malisi di dalam hasyiah bagi Nihayah. Boleh, iaitu kalau kita puasa esok nak puasa qada tapi kena pada hari Isnin, jadi ambil selalu puasa Isnin kami boleh. Lepas tu puasa qada kena pada 2 Syawal, nak ambil selalu dapat sunat Syawal dapat. Sebahagian ulama mengatakan boleh campur lagu tu. Niat malam ni saja aku mengerjakan puasa qada Ramadan esok hari serta sunat Syawal. Sebahagian ulama fiqh mengatakan boleh. Jadi berlaku khilaf. Siapa yang nak buat tak ada masalah. Tak payah baloh lah. Ayat Quran berkenaan dengan arak yang menjadi anak susuan apabila ia meminum 5 kali susu daripada ibu susuan dengan kenyang. Bagaimana pula hukumnya terhadap anak yang meminum susu dari perempuan lain tapi tidak keluar susunya walaupun banyak kali dilakukan? Adakah anak itu dikira sebagai anak susuan? Baik, ini masalah yang terakhir tentang susuan. Bila kita ngopek anak orang, kita agak puang, faham tak? Atau kita ni isteri kita ngopek anak orang, dah 5 kali ngopek tu sekali ngopek, dia nyusu, dia berhenti dengan sendiri, bukan kita cabut. Bukan kejut ke terbang lalu ada kota, bukan. Dia lengah ngata pun dia cabut. Tu dia panggil sekali. Faham lagi? 5 kali ngopek, sama ada 5 kali itu dalam masa 2 tahun atau setahun atau seminggu atau sehari je. Tapi 5 kali, maka anak tu jadi anak susu kita. Kerana dia ngopeknya bini kita. Bini kita dengan budak tu mak susu. Syaratnya memang masuk susu tu ke dalam perut. Kalau dalam perut mulut saja jeluak balik, tak jadi anak kopek, anak susuan. Dia gitu. Syarat jatuh perut. Walaupun ini budak ni dia, kalau budak lain sejam ngopek baru berhenti sekali. Budak ni tidak seminit cok berhenti. Ambuh hidup. Sekarang pula seminit juga, 5 kali juga dikira. Ni tak tubik susu. Anak dara. Pada ngopek dengan anak dara tak jadi. Anak dara mana boleh ada susu? Kena belaki ya dulu baru tubik susu. Dia gitu. Ada anak dara. Dia orang ni nengemek. Tak ada susu. Dia lelaki pun mana? Tak nikah lagi. Bengong. Anak dara ni memang bengong. Dia kena ada susu. Jadi bila tak ada susu, ngopek 3 tahun tak cabut pun tak jadi anak susuan. Dia kena keluar susu dan masuk dalam perut budak. Dan tak syarat dah ngopek tu secara secara langsung terus meneru. Ulangan boleh tak? Ulangan mana? Ibu kopek ni dia perah susu dia bola water tu. Sekarang anak susu tu mari sat habis water. Dia ke sekali. Sekarang dia nak tinggal dia perah pula ni kan modern. Dia pakai perah. Dia panggil dia pang susu.
Pemda dia panggil. Nah, perah tu boleh botol je enggak? Dia panggil ngopek juga lagu tu. Jadi anak susu anggap kali 5 botol. Ataupun dia buat dalam raju panjang. Dia perah susu dia bola raju panjang lah. Lepas tu dia pulang dia teriknya belayar. Dia bola dalam air batu. Peti air batu. Jadi aiskrim susu. Budak ni cocok habis raju. Nak lagi. Bila nak lagi 2 rajuk baru peti. 2 rajuk tu dipanggil sekali susu. Faham? Tak apa. Ni tak terbit susu. Dah jadi anak susuan. Tapi bila dah jadi anak susuan, maka dah batal semayang sampai kiamat. Dah boleh nikah dengan kita, dah boleh nikah dengan laki kita, dah boleh nikah dengan anak kita, dah boleh nikah dengan pok dara kita. Faham? Anak susuan dipanggil. Boleh duduk dalam rumah, boleh buka kepala, boleh buka tiap. Apakah hukum pinjaman amanah ikhtiar yang mana dalamnya ada skim khairat kematian? Kalau skim khairat kematian tu dengan akad, maka hukumnya adalah harus. Lepas tu khairat ni dia kena akad, jaga baik. Seperti mana skim takaful lah, dia akad. Lepas tu kalau skim maknanya yang tidak diakad, bahaya sikit lah. Sepatutnya akad khairat. Maknanya dengan akad khairat ni lah, walaupun kita tidak menggunakan duit yang kita simpan, orang lain boleh guna. Macam khairat kematian. Khairat kematian ni setelah kita akad, walaupun kita tak mati, anak kita tak mati, anak orang lain mati, boleh guna duit kita. Kerana kita jadikan sebagai tabarruk daripada awal lagi dah kita simpan 100 bulan atau 10 yang sebulan. Baik. Ada orang dia marah. Dia kata ditarik balik. Dia lama 10 tahun dah dia masuk khairat kematian RM10 sebulan. Akhirnya dia cabut semula. Dia nak balik hak dia. Pelik semua. Dia kata apa nak ambil balik? Dia kata dah orang lain hak mau guna. Anak-anak kita dah mati dah. Anak-anak orang mau mati. Bodoh. Biar anak-anak orang mati. Anak-anak kita dah mati. Dia nak suruh guna. Deki. Anak-anak orang guna. Pitih khairat kematian. Dia biarlah orang lain guna. Mati. Dah anak-anak kita panjang umur. Muncul baru. Tak guna kau muncul. Seorang bersedekah jariah untuk bina masjid. Lepas boleh digunakan masjid-masjid itu telah dirobohkan. Bagaimana pahala sedekahnya? Baik, pahala sedekahnya berkekalan sampai kiamat mendirikan masjid. Cuma pahala masjid itu digunakan tak ada. Kita sedekah satu pahala. Pahala mana? Pahala niat sedekah buat masjid. Pahala tu sampai kiamat kita dapat. Tidak akan hilang tu. Tetapi bila orang guna pula masjid yang kita sedekah sikit-sikit ni, dapat juga saham pada kita. Katakan kita sumbang RM100. Harga maknanya kita sumbang RM1,000, harga surat tu RM10,000. Maka kita 10% dapat. Selama orang guna tu untuk mengajar, untuk tazkirah, untuk mengaji, untuk semayang, kita dapat 10% pahala. Tuhan akan beri kita. Lebih banyak persen dalam derma kita tu, lebih banyak kita dapat. Tapi bila dah roboh, tak guna dah, maka kita tak dapat dah pahala orang guna. Dah dapat dah kerana tak guna dah. Sebab tu dosa besar orang yang merobohkan masjid dan surau. Kerana dia dikerat tabarruk pahala orang yang sedang berjalan lancar. Nampak? Sebab tu Nabi tak mengaku umat kerja rambut surau, rambut masjid. Dia dah tak kedekut dakwah masjid dah. Orang yang derma jadi putus khairat orang. Tapi pahala kita mengerjakan mendirikan masjid, hak tu kekal bersama Allah. Hak tu dah hilang. Lepas tu hak lepas sebelum rambut memang dah hilang juga tu. Tak pada rambut, orang tak semayang, tak itikaf dah, tak ada pahala dah masuk. Tak daripada itu. Jadi sebab itulah niatlah biar ikhlas. Bila kita niat ikhlas, walau orang rambut dah sekalipun dapat pahala insya-Allah. Tapi kalau tak ikhlas, orang tak rambut pun tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi